Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini cerita di sebalik berita. Baik, beritanya kita sudah dapat sejak beberapa hari lepas adalah perintah kawalan pergerakan atau PKP penuh atau ada yang gelar sebagai total lockdown atau full lockdown akan kembali dilaksanakan di seluruh negara esok 1 Jun 2021. Ini yang kita mahu fokuskan hari ini. Cerita di sebalik beritanya adalah apa persiapan orang ramai di serata Malaysia untuk menghadapi PKP penuh sekali lagi yang lebih serupa dengan PKP pertama yang kita laksanakan pada Mac tahun lepas. Adakah orang ramai sudah membiasakan diri dan juga membiasakan bekalan-bekalan yang mereka beli, mereka tidak melakukan pembelian panik dan sebagainya berdasarkan pengalaman yang kita lalui sejak setahun lepas dan beberapa jenis PKP yang berbeza. Kita mahu terus turun ke padang saja untuk lihat cerita di sebalik berita ini. Kita akan bermula dengan negeri Terengganu. Fazli Zaid Ali adalah wakil Astro Awani di Terengganu yang membuat tinjauan sebentar tadi terhadap suasana di sekitar Kuala Terengganu dan juga pasar raya di sekitar bandar itu. Fazli Zaid, apa suasana yang Fazli Zaid dapat lihat sehari sebelum pelaksanaan PKP penuh, total lockdown, dan bagaimana ia berbeza dengan sewaktu PKP 1.0 yang kita laksanakan pada Mac tahun lepas? Baik, seperti yang dikatakan tadi, bermula tengah malam ini akan bermula perintah kawalan penuh ataupun full lockdown. Dan pastinya orang ramai telah mula membuat persiapan awal bagi menghadapi situasi itu pada kali ini. Dan saya sempat melakukan tinjauan sebentar tadi di mana saya dapati masyarakat khususnya di negeri Terengganu ini telah membuat persiapan awal dengan membeli barangan keperluan mengikut kehendak mereka, di mana mereka lebih gemar untuk melakukan pembelian berhemah, di mana rata-rata mereka berkata pengalaman berhadapan dengan PKP pada Mac tahun lalu telah memberikan mereka satu pengajaran dan mereka hanya membeli barangan keperluan yang perlu kerana barangan itu ada setengahnya tidak mampu bertahan lama dan akan menyebabkan pembaziran. Jadi mereka hanya akan mendapatkan barangan-barangan keperluan untuk tempoh 3 hari hingga seminggu sahaja. Apatah lagi ketika ini juga di Kuala Terengganu ini masih lagi dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi mereka lebih gemar ataupun mereka cenderung untuk mengamalkan tidak berkumpul ataupun tiada melakukan panic buying dan sebagainya kerana mereka masih boleh mendapatkan barangan keperluan berkenaan daripada mereka membazir. Kerana ketika ini kita tahu banyak sektor mungkin tidak boleh beroperasi, tapi untuk mendapatkan barang keperluan ini mereka masih boleh mendapatkan di kedai-kedai runcit ataupun di pasar raya. Dan apa yang saya boleh katakan sepanjang pemantauan saya di pasar raya dan juga beberapa lokasi di bandar Kuala Terengganu ini, tiada situasi pembelian panik dilakukan oleh masyarakat di negeri Terengganu ini kerana mereka telah belajar menerusi pengalaman mereka pada sebelum ini dan mereka juga lebih gemar mengamalkan orang kata langkah berjimat cermat kerana untuk tempoh 14 hari ini mungkin ada setengah daripada mereka akan kehilangan punca pendapatan. Baik, untuk mendapatkan gambaran lanjut kita dengarkan apa kata penduduk. Tak perlu. Tak perlu kita nak panic buying lah. Ni dari segi negatif dia pun banyak juga kan. Panic buying ni dengan keadaan sesak apa semua, SOP kita tak jaga apa semua. Jadi bagi saya memang tak ada masalah lah. Keperluan memang mencukupi. Ada panik kok, nampak masing-masing. Peniaga kita beli tu takut kena lockdown tu, kita nak jual barang banyak tak habis kau. Rosak. Fazli Zaid, menarik Fazli Zaid sebut berkenaan dengan ada antara mereka yang bersedia untuk kemungkinan kehilangan pendapatan dalam tempoh 2 minggu akan datang. Itu kita akan sentuh sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya mahu tanya juga berkenaan dengan kekhawatiran terhadap pematuhan SOP kerana seperti yang Fazli Zaid sebut sebentar tadi, orang di Terengganu, rakyat warga Terengganu sudah pun berada di bawah PKPD sebelum ini dan juga sekarang ini ada wujud sebarang kekhawatiran bahawa selepas full lockdown ini dilaksanakan akan ada kealpaan mematuhi SOP dan sebagainya, atau adakah mereka sudah pun biasa cukup berdisiplin bawah PKPD yang sangat ketat untuk mematuhi semua SOP bergerak ke hadapan? Kita lihat keadaan di Terengganu ni boleh dikatakan hari demi hari kes makin meningkat. Dan beberapa daerah ataupun mukim di negeri Terengganu ini telah dikenakan PKPD seperti di daerah Dungun, di daerah Besut, Hulu Terengganu dan yang terbaru di Kuala Terengganu ini. Dan bila mereka melihat keadaan berkenaan,
pastinya perasaan takut dan juga cemas itu mula menular dalam diri mereka dan mereka lebih gemar untuk mengamalkan langkah berhati-hati kerana bila menyebabkan virus yang tidak nampak ini akan menimbulkan kerisauan kepada mereka kerana mereka tidak tahu bagaimana ianya boleh dijangkiti. Dan disebabkan itu juga mereka lebih gemar untuk tidak berkumpul atau pergi ke pasaraya untuk mendapatkan barangan dalam kuantiti yang banyak dengan berkumpul di kawasan yang ramai kerana mereka bimbang boleh menjangkiti mereka. Dan pastinya SOP yang telah ditetapkan itu mereka akan patuhi rumah kerana mereka bimbang benda itu akan mereka membawa balik ke rumah dan timbul jangkitan-jangkitan baru dan mereka juga akan menjadi sebahagian daripada statistik angka yang telah terkeluar sedekat ini, Luqman. Dan itu antara kerisauan yang diluahkan oleh penduduk di negeri Terengganu ini dan mereka lebih gemar untuk mematuhi SOP dan juga peraturan yang telah ditetapkan dan mereka hanya keluar rumah jika perlu. Ya. Sememangnya dalam senyap dan dalam diam kita tidak tahu sama ada kita boleh dijangkiti COVID-19 seperti Fazli Zai sendiri baru-baru ini ada pengalaman dijangkiti COVID-19 tanpa ada sebarang gejala. Alhamdulillah sudah pun pulih dan keluar daripada PKRC dan balik kepada berkenaan dengan sentimen pembelian panik ini kita alu-alukan penambahbaikan dalam kalangan orang ramai sentimen mereka terhadap tidak perlu untuk membuat pembelian panik kerana semua bekalan cukup dan digabungkan dengan itu juga difahamkan Fazli Zai tadi ada mendapat sedikit klip audio dan temu bual daripada Datuk Rosol Wahid Timbalan Menteri KPDN HCP berkenaan dengan bekalan makanan dan bekalan barangan. Apa kata Datuk Rosol? Betul, mungkin di tempat lain ada timbulnya pembelian panik dan sebagainya walaupun perkara itu tidak tercetus di negeri Terengganu ini. Bagaimanapun Timbalan Menteri KPDN HAP Datuk Rosol Wahid memaklumkan di mana dan memberi jaminan barangan keperluan ini akan mencukupi dan penduduk tidak perlu bimbang dengan keadaan itu walaupun kita bakal berdepan dengan PKP full pada kali ini. Baik, bagi memastikan barangan itu mencukupi dan juga tidak menimbulkan kerisauan pada orang ramai, pihak KPDN HAP telah melantik seramai 1,039 pemborong dan 2,711 peruncit di seluruh negara. Di mana langkah yang dilakukan itu bagi memastikan keperluan orang ramai ini mencukupi. Dan pastinya mereka mengingatkan para peniaga agar tidak menaikkan harga barang ketika orang ramai menjalani perintah kawalan pergerakan penuh pada kali ini dan pemantauan dan rondaan berterusan juga terus dilakukan oleh pihak KPDN HAP ini, Rahman. Okey, ini kata Datuk Rosol, kita mainkan dulu klip audio itu. Mana kita beri kepada mereka ni lebih 20% daripada kebiasaan mereka. Katakan biasanya mereka simpan gula 100 tan. Kita beri lebih 20%, mana 20% untuk mereka simpan untuk persiapan untuk PKP ni. Okey, itu sudah pun selesai. Tiada pembelian panik daripada kalangan orang ramai sekurang-kurangnya di Kuala Terengganu, alhamdulillah, dan juga jaminan oleh Datuk Rosol dan juga jaminan oleh KPDN HCP berkali-kali sebenarnya sebelum ini di seluruh Malaysia pun mengatakan bahawa bekalan makanan mencukupi, tidak perlu untuk membuat pembelian panik walaupun kita akan melaksanakan total lockdown atau PKP penuh bermula esok. Satu lagi sisi di sebalik beritanya adalah apa yang Fazli Zai sebut sebentar tadi yang cukup menarik kerana kita lihat demografi dan ekonomi penduduk Terengganu ini berbeza dengan banyak negeri lain. Ada antara mereka yang jadi sudah tentu nelayan dan sebagainya. Kemudian ada antara mereka banyak ramai juga yang menjadi peniaga, penjaja dan sebagainya. Dan adakah mereka seperti yang Fazli Zai sebut sebentar tadi bersedia untuk kehilangan sumber pendapatan dalam masa 2 atau 3 minggu akan datang apabila kita mula melaksanakan total lockdown? Mungkin mereka tidak boleh berniaga, tidak boleh beroperasi apa sahaja perniagaan mereka, dan adakah mereka ada sebarang backup plan untuk terus menjana pendapatan? Baik, Duk. Kalau kita bercakap dalam soal kehilangan semua pendapatan ni, saya yakin ini akan berkait rapat dengan para peniaga. Mungkin sebelum ini mereka dapat membuka kedai dan sebagainya. Dan bila tercetusnya keadaan macam ni, mereka terpaksa menghentikan sementara operasi mereka. Dan saya pasti pada menghadapi PKP pada kali ini, mereka telah belajar melalui pengalaman lalu dan mereka akan lebih kreatif untuk menggunakan semua platform bagi memastikan semua pendapatan mereka ini tidak terjejas teruk. Di mana seperti para peniaga yang saya dapati di negeri Terengganu ini, mereka memang menggunakan sepenuhnya media sosial untuk mereka mempromosikan produk-produk mereka. Di mana mungkin setengah orang menganggap bila PKP ini akan menutup pintu rezeki mereka. Tapi bagi sesetengah peniaga yang saya dapati, ini adalah lubuk rezeki kepada mereka. Kerana bila orang ramai tidak boleh keluar untuk mendapatkan seperti barang makanan,
Jadi mereka ini akan mengambil peluang itu untuk menyediakan juadah dan sebagainya dengan menyediakan perkhidmatan COD. Dan itu adalah peluang untuk mereka bagi memperluaskan ataupun menambahkan sumber pendapatan mereka sepanjang PKP ini. Dan saya boleh katakan majoriti peniaga di negeri Terengganu ini sangat kreatif menggunakan media sosial untuk mempromosikan mereka punya perniagaan melalui pelbagai sudut. Dan mereka tidak meninggalkan ruang untuk menggunakannya kerana mereka tahu masa PKP yang pertama hari itu memang sumber pendapatan mereka terjejas teruk. Jadi mereka cuba bangkit melalui PKP ini dengan lebih berani untuk mengharungi cabaran dan dugaan pada kali ini, Norman. Kita bercakap dengan persiapan. Persiapan bukan sahaja mengenai membeli stok barang makanan, bekalan dan sebagainya, tapi ini juga adalah persiapan. Persiapan untuk sama ada sumber pendapatan mereka akan terganggu dan mereka perlu memastikan sumber pendapatan mereka masih kekal ada untuk menjara diri dan juga keluarga. Apa yang orang-orang di sana harapkan, khasnya mereka yang akan terkesan pendapatan, apa yang mereka harapkan dari segi bantuan keuangan daripada kerajaan dalam pelaksanaan PKP yang terbaru ini? Pastinya, Luqman, bantuan itu amat ditagih oleh peniaga-peniaga ini kerana mereka tahu bila sesuatu perniagaan itu terjejas teruk, modal yang ada itu mungkin tidak mampu bertahan lama untuk mereka membuat pusingan kembali, dan bila bantuan itu ada, ia boleh membangkitkan kembali semangat mereka untuk memulakan perniagaan. Walaupun hanya sedikit, tapi ianya mampu untuk memberi mereka ini kembali bernafas kerana tidak semua peniaga mempunyai modal yang banyak untuk mereka memulakan kembali perniagaan mereka, dan ada setengah mereka juga terpaksa meminjam daripada ahli keluarga untuk memulakan kembali perniagaan, dan disebabkan itulah mereka memang menagih inisiatif daripada kerajaan lah khususnya untuk membantu para peniaga ini untuk menyuntik modal ataupun sumber kewangan mereka kembali untuk berniaga. Okay, terima kasih Fazli Zaid Ali melaporkan dari Kuala Terengganu. Perjuangan kita menentang COVID-19 ini bercabang dua. Satu adalah pelaksanaan PKP, kawalan pergerakan kendiri, pematuhan SOP dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita juga mempercepatkan dan memperluaskan pemberian vaksin di serata Malaysia untuk mencapai sasaran imuniti kelompok secepat mungkin. Kerana dengan hal itu, adakah Perlis, satu negeri yang paling kecil di Malaysia ini, boleh menjadi negeri teladan untuk mencapai imuniti kelompok yang tertinggi? Apa cabaran untuk mencapainya di sana? Itu kita akan bersama dengan Hadi Awang dari Kanga selepas ini. Kita berhenti seketika.